Jurassic Dinosaurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang dikasihi sekalian, rakan-rakan maya saya di media sosial, sama ada di Facebook atau di Twitter dan juga di Instagram. Walaupun ada daripada media sosial ini yang saya tidak begitu mahir, insya-Allah rakan-rakan boleh mengikuti siaran ini untuk kita membicarakan serba sedikit berkenaan dengan singkapan Sirah Nabawiyah Al-Mutahharah. Dan pada pagi ini saya akan berbicara berkenaan dengan surat-surat Rasulullah SAW kepada raja-raja besar dunia selepas daripada perjanjian damai Hudaibiyah. Serba sedikit latar belakang. Pada tahun ke-5 Hijrah, sebaik sahaja selesai daripada peperangan Bani Quraizah, iaitu menghadapi pemberontakan dalaman negara Madinah daripada Yahudi Bani Quraizah, Nabi SAW telah menerima ayat-ayat yang memfardukan ibadah haji. Walau bagaimanapun, baginda SAW tidak mengambil apa-apa tindakan di atas penurunan ayat-ayat tersebut. Antara yang disebut ayat-ayat terawal yang memfardukan ibadah haji adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dengan turunnya ayat ini, para ulama berpandangan bermulalah pemfarduan ibadah haji kepada umat Islam. Walau bagaimanapun, akibat ataupun disebabkan oleh Rasulullah SAW tidak mengambil apa-apa tindakan selepas turunnya ayat ini, para sahabat mendiamkan diri dan tidak juga bertanya kepada baginda SAW tentang apakah status ayat tersebut. Setahun kemudian, iaitu pada bulan Zulqa'dah, tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW telah bermimpi berihram dan juga berpakaian ihram dengan lengkap di suatu tempat, di suatu lembah yang penuh dengan pokok-pokok kurma, dan baginda bertalbiyah sehinggalah sampai ke Makkah. Dan berita mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam ini telah disampaikan kepada para sahabat yang rupa-rupanya telah begitu rindu kepada Baitullahil Haram, khasnya kepada kaum Muhajirin yang telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah selama 6 tahun. Mereka dinafikan untuk menziarahi kembali tanah haram Makkahul Mukarramah dan juga mengerjakan ibadah umrah. Dan kini mereka nampak jalan telah terbuka luas untuk melaksanakan firman Allah dan juga perintah Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji serta umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan cita-cita mereka yang terpendam sejak 6 tahun lalu ini akan terlaksana jua. Walau bagaimanapun, saudara, setelah Rasulullah SAW mengajak umat Islam, kaum muslimin terdiri pada Ansar dan Muhajirin, untuk berihram di suatu lembah yang seperti mana dalam mimpi baginda SAW, dan baginda berjaya mengesan kedudukan lokasi tersebut adalah di Bi'run Ali, atau pada masa itu dikenali dengan nama asalnya Zulhulaifah. Baginda telah memimpin pergerakan lebih kurang 1,500 orang umat Islam dari Madinatul Munawwarah menuju ke Makkah dengan tujuan yang satu, iaitu untuk masuk ke Makkah dengan aman dan juga melaksanakan ibadah umrah sehinggalah selesai dan bertahallul dengan sempurnanya. Walau bagaimanapun, kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah itu dengan hanya membawa senjata yang begitu minimum, iaitu sebilah pedang yang bersarung, yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, sebilah pedang yang bersarung yang tidak mendedahkan bahawa mereka akan melakukan suatu bala tentera dan sebagainya. Ini syarat yang Rasulullah SAW telah
tetapkan kepada umat Islam, dan syarat ini telah diikuti dengan taatnya oleh umat Islam, dan mereka berpakaian ihram lengkap dari Madinatul Munawwarah, atau lebih tepat dari Zulhulaifah menuju ke Makkah. Namun sayang, apabila tiba di Marra Zahran, mereka telah dihalang oleh gerombolan tentera berkuda Quraisy yang berjumlah 200 orang berpakaian lengkap dengan peralatan tentera, dan pimpinan pada masa itu tidak lain tidak bukan adalah di bawah Saidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang masih belum memeluk Islam. Dan saudara, Rasulullah SAW mengambil tindakan untuk tidak berkonfrontasi sama sekali dengan pasukan tentera Makkah yang berjumlah 200 orang itu, yang sebenarnya merupakan itulah sahaja baki daripada tentera Makkah yang dapat disediakan, memandangkan mereka telah mengalami kekalahan teruk dalam peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq yang lalu. Dan Rasulullah SAW cuba mencari jalan, dan akhirnya jalan terbaik yang dan juga terakhir yang dapat Rasulullah SAW masuk ke Makkah ialah jalan Hudaibiyah. Namun di situ pun baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam telah dihalang daripada memasuki Makkah, walaupun dengan menyatakan tujuan mereka hanya untuk menunaikan ibadah, dan pada pandangan Sayyidina Khalid sendiri pun sudah cukup sebenarnya untuk mengesahkan bahawa kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam radhiyallahu anhum ajma'in adalah untuk menunaikan ibadah semata-mata. Namun atas sifat keras hati tentera-tentera Makkah pada masa itu, mereka tetap menahan, dan Rasulullah SAW telah mengambil tindakan untuk berkhemah sahaja di Hudaibiyah, sementara menghantar rombongan demi rombongan untuk berbincang dan juga bermusyawarat apakah tindakan yang sepatutnya diambil. Walau bagaimanapun, orang-orang Makkah yang pada masa itu tidak dapat membaca betapa kuat jiwa umat Islam bersama-sama Nabi Muhammad SAW, mereka telah menyebarkan khabar angin, mengatakan bahawa utusan-utusan Rasulullah SAW telah dibunuh semuanya. Termasuklah salah seorang daripada utusan itu ialah menantu kesayangan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang mana sebagaimana kita tahu, Sayyidina Uthman ini adalah sahabat yang telah berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah, dan setelah kewafatan Ruqayyah berkahwin pula dengan puteri baginda bernama Ummu Kulsum. Maka dengan itu dia digelar sebagai Zun Nuraini, iaitu yang memiliki dua cahaya mata. Dan sudah pasti menantu kesayangan Rasulullah SAW ini merupakan seorang yang taat dan patuh kepada perintah mentuanya yang juga Rasulullah, dan sudah pasti kematian Sayyidina Uthman ibn Affan ini mesti dituntut bela. Dan setelah berlakunya Bai'atul Ridwan, iaitu satu bai'ah yang mana semua sahabat bersumpah untuk menuntut bela di atas kematian para duta ataupun utusan Rasulullah SAW ini, dan mereka akan menempuh apa sahaja dugaan yang berlaku sekiranya benar sahabat Rasulullah itu telah dibunuh. Namun orang-orang Mekah yang tersedar daripada keegoan mereka telah menawarkan perjanjian Hudaibiyah, yang mana perjanjian ini menyelongkar keadaan sebenar yang berada di Mekah pada masa itu, apabila Suhail bin Amru yang juga belum memeluk Islam pada masa itu telah menawarkan perjanjian untuk meleraikan keadaan kekusutan pada masa itu, dan mengisytiharkan bahawa kesemua sahabat Rasulullah SAW yang telah menjadi duta ataupun utusan Rasulullah itu tidak dibunuh, sebaliknya hanya ditahan di Makkah sahaja. Baiklah, saya tidak bermaksud untuk membicara secara langsung berkenaan dengan isi kandungan perjanjian damai Hudaibiyah itu, kerana ia memerlukan satu sesi yang khusus. Cuma saya ingin mengambil satu daripada fasal perjanjian damai Hudaibiyah itu ialah gencatan senjata selama 10 tahun, dan semasa gencatan senjata itu
Mana-mana pihak, Madinah ataupun Makkah, bebas untuk menghubungi ataupun untuk melakukan perjanjian dengan mana-mana pihak sahaja dan tidak akan diganggu ataupun dihalang. Dan perkara inilah yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu kesempatan yang baik untuk melebarluaskan lagi dakwah Islamiyah. Dan tindakan ini tidak pernah dapat dibaca oleh orang-orang Quraisy yang memulakan isi kandungan perjanjian itu. Apa dia? Menulis surat kepada ketua-ketua negara, kuasa-kuasa besar yang ada di sekitar semenanjung tanah Arab pada masa itu, termasuklah menulis surat kepada Kaisar Rom dan juga Kisra Parsi. Sebagaimana kita tahu, Parsi dan Rom ini, peperangan di antara mereka itu berlanjutan sampai 100 ataupun lebih daripada 100 tahun. Begitulah hebatnya pertentangan antara kedua-dua kuasa besar ini yang banyak mempengaruhi semenanjung tanah Arab. Dan kedua-dua mereka telah menerima surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kuasa besar pada masa itu ialah Mesir, Muqawqis. Muqawqis yang menjadi dinasti pemerintahan Mesir pada masa itu turut menerima surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi kuasa besar ialah di benua Afrika, di selatan benua Afrika, iaitu kuasa besar Habsyah, juga turut menerima surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, di semenanjung tanah Arab juga ada suatu kerajaan lama yang telah begitu kukuh bertapa, iaitu kerajaan Hirah. Antara penguasa Hirah adalah Raja Bahrain. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari, surat yang kita lihat pada masa ini, kalau saudara-saudari membuat sedikit surfing di dalam Google, saudara-saudari akan menjumpai replika ataupun gambar surat Rasulullah SAW yang satu-satunya yang diselamatkan ya sampai ke hari ini. Itu pun sudah koyak rabak ya, sudah pecah, namun selamat di Museum Topkapi seperti mana yang saya tahu, sepanjang pengetahuan saya, yang datangnya daripada penguasa ataupun surat kepada penguasa Bahrain, iaitu Munzir Ibn Sawa. Baiklah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita fokuskan kepada surat pertama pada hari ini, iaitu surat kepada Kaisar Rom yang bernama Hercules ataupun disebut Hirakal dalam bahasa Arab. Surat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan antara as-sabiqunal awwalun daripada kalangan penduduk Yathrib atau Madinatul Munawwarah, iaitu Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi Al-Khazraji. Dihyah ini merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah lagi. Dan beliau merupakan antara pedagang dan juga kebolehan menyampaikan syair dan berdiplomasi dengan hebat. Dan Dihyah dipilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kaisar Rom ini kerana kemahiran beliau berkenaan dengan situasi ataupun corak pemerintahan Kaisar Rom pada masa itu, yang mana tiba pada musim tertentu Kaisar Rom Hirakal akan pergi ke Basrah, dan dari Basrah beliau akan berjalan kaki menuju ke Baitul Maqdis sebagai salah satu daripada ritual keagamaan baginda. Dan kebetulan semasa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan itu, Kaisar Rom berada di Basrah. Ini memudahkan perjalanan surat Rasulullah SAW untuk sampai kepada Kaisar Rom, kerana tidak perlu untuk terus ke negara asal ataupun negara induk kerajaan Rom Timur pada masa itu. Cukup hanya sekadar tiba di istana hinggap baginda di Basrah saja. Inilah kebijaksanaan Sayyidina Dihyah Al-Kalbi Al-Khazraji dalam membaca gerakan Maharaja Rom. Dan surat Rasulullah SAW itu, saudara, dalam bahasa Melayunya berbunyi seperti mana yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari. Bagaimana surat baginda itu berbunyi? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pernah menggunakan
kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini dalam perjanjian damai Hudaibiyah, namun ditentang hebat oleh Suhail bin Amru kerana menganggap Muhammad hanya menumpukan puja dan puji kepada Tuhannya sahaja. Oleh itu, kata Suhail bin Amru, cukuplah dengan hanya menulis Bismikallahumma dengan nama engkau wahai Tuhan kami. Jadi apa yang dapat kita lihat dalam surat-surat Rasulullah SAW kepada raja-raja dunia pada masa itu ialah dipopularkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim iaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hercules, pemerintah besar Rom. Salam sejahtera ke atas orang yang mengikut petunjuk. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Islamlah, nescaya Allah memberikan kamu 2 kali ganjaran pahala. Tetapi jika kamu berpaling, maka kamulah yang menanggung dosa orang-orang Arishin. Wahai ahlul kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan di antara kami dengan kamu, iaitu jika kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukannya dengan sesuatu jua pun, dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain daripada Allah. Kemudian jika mereka berpaling, yakni enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Baik saudara, surat ini sampai dalam bahasa Arab kepada Hirakal, dan Hirakal menerimanya dengan tenang dan terus memerintahkan supaya dipanggil penterjemah untuk diterjemahkan surat ini dan dihadapkan kepada sekumpulan orang. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah penduduk-penduduk Makkah yang sedang sibuk berdagang di Syam pada masa itu, ataupun di kota Basrah khususnya kerana Hirakal berada di kota Basrah. Mereka pada musim panas, orang-orang Quraisy ini seperti mana disebut dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Orang-orang Quraisy ini ada 2 trip perjalanan perdagangan mereka setiap tahun, iaitu pada musim panas akan ke Syam dan pada musim sejuk akan turun ke Yaman. Bayangkan saudara, inilah perjalanan hidup orang-orang Quraisy sejak zaman Hashim ataupun Amru bin Abdul Manaf, nenda kepada Rasulullah SAW. Apabila tiba kepada musim panas, mereka akan berdagang ke Syam, musim sejuk akan berdagang ke Yaman. Dan apabila surat ini sampai kepada Hirakal yang berada di Basrah, pada masa itu musim panas dan orang-orang Quraisy sudah pasti sibuk berdagang di Syam. Dan yang dipanggil oleh mereka, dipanggil oleh Hirakal adalah sekumpulan orang Makkah yang berbangsa Quraisy. Ini syarat yang telah ditetapkan oleh Hirakal ataupun Hercules, iaitu orang-orang Makkah yang berbangsa Quraisy dipanggil, dan apabila mereka ini tiba di istana hinggap Hirakal di Basrah, mereka telah dihadapkan dengan satu soalan utama. Siapakah dalam kalangan kamu ini merupakan ketua? Maka pada masa itu salah seorang yang berada dalam kelompok tersebut adalah Abu Sufyan bin Harb, yang merupakan ketua kaum Quraisy dan juga seteru nombor 1 Islam pada masa itu. Saya ada satu keseronokan membaca pengalaman para sahabat apabila mereka menceritakan pengalaman-pengalaman penuh kebodohan mereka ketika sebelum memeluk Islam. Dan kisah ini juga sebenarnya diceritakan oleh Abu Sufyan bin Harb setelah beliau memeluk Islam, dan ternyata para sahabat ini merupakan golongan yang ikhlas dalam menceritakan hal-hal sebenar yang telah mereka lakukan ataupun mereka alami
sama ada sebelum Islam ataupun selepas mereka bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Indah sekali bagaimana tarbiyah Rasulullah ini sampai kepada hati-hati yang karat, yang penuh dengan kekotoran dan juga penuh dengan hasad dengki, tetapi mereka menjadi sahabat-sahabat besar yang alhamdulillah menyampaikan Islam kepada kita sampai ke hari ini. Radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum ajma'in, insya-Allah. Baiklah saudara. Apabila Abu Sufyan yang dalam keadaan bertanda tanya tampil ke hadapan, maka bermulalah sesi soal jawab. Dan sebelum itu, Hirakal telah memberikan mukaddimah kepada tindakan beliau baginda. Sengaja aku memanggil ketua ini ke hadapan supaya sekiranya ketua ini cuba berbohong tentang soalan-soalan yang akan kukemukakan, maka orang-orang yang di belakang akan menidakkannya. Cantik gerakan Hirakal. Ya? Jadi kalaulah Abu Sufyan selaku ketua Quraisy berada bersama-sama dengan kelompok orang-orang mereka, sudah pasti akan ada suatu amaran ataupun ugutan daripada Abu Sufyan kepada orang-orangnya supaya jangan membantah cakap-cakapnya. Tapi apabila Abu Sufyan sudah dikehadapankan, maka sudah pasti orang-orang yang di belakang tidak lagi takut untuk berbicara dengan kebenaran. Ini strategi yang tak terbaca oleh Abu Sufyan dan juga orang-orang Quraisy yang lain pada masa itu. Maka bermulalah sesi soal jawab. Soalan pertama yang ditanyakan Hirakal kepada Abu Sufyan, dan cerita ini saya petik daripada kisah yang disampaikan oleh Abu Sufyan sendiri berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Abu Sufyan, soalan pertama yang ditanyakan oleh Hirakal kepadaku adalah, bagaimana kedudukan keturunannya di kalangan kamu? Abu Sufyan menjawab, dia di kalangan kami adalah seorang yang mempunyai keturunan yang baik. Hirakal ataupun Hercules bertanya lagi, apakah sebelumnya ada orang lain yang menyampaikan ajaran sepertinya? Abu Sufyan menjawab, tidak. Hercules berkata lagi, adakah terdapat di kalangan nenek moyangnya yang berdarah raja? Abu Sufyan mengatakan, tidak. Hercules bertanya lagi, apakah orang-orang yang mengikutnya orang-orang bangsawan ataupun orang-orang yang lemah? Maka kata Abu Sufyan, bahkan mereka adalah orang-orang yang lemah. Hercules bertanya lagi, adakah pengikutnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Abu Sufyan menjawab, malah semakin bertambah. Hercules bertanya, adakah terdapat seseorang yang murtad daripada kalangan mereka kerana bencikan agamanya setelah dia masuk agama itu? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Hercules bertanya, adakah kamu pernah menuduhnya sebagai seorang pembohong sebelum dia menyampaikan ajarannya ini? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Hercules bertanya lagi, adakah dia pernah melakukan khianat? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Sejak kami bersamanya, dalam satu tempoh yang tak pernah kami tahu, kami tidak pernah tahu bahawa dia pernah melakukan khianat. Maksudnya, tidak pernah ada dalam pengetahuan kami bahawa Muhammad ini merupakan seorang pengkhianat. Abu Sufyan menceritakan lagi, aku tidak mendapat kesempatan langsung untuk menyelitkan sesuatu perkataan selain itu. Maksudnya, soalan-soalan Hercules itu bertubi-tubi datang kepada Abu Sufyan. Dahsyat saudara, ya. Bayangkan seorang maharaja yang besar yang menguasai separuh daripada dunia pada masa itu menyoal seorang pemimpin kecil yang datang dari kota Makkah, yang dikenali dengan kehidupan mereka yang tidak tersusun seperti mana kerajaan besar Rom pada masa itu. Ya, ketakutan Abu Sufyan berasas nampaknya. Hercules bertanya lagi, adakah kamu memeranginya? Abu Sufyan menjawab, ya. Hercules bertanya lagi, bagaimana keputusan peperangan di antara kamu dengannya? Abu Sufyan menjawab, silih berganti. Ada kalanya dia menang dan ada kalanya kami yang menang. Hercules berkata, apa yang dia perintahkan kepada kamu? Abu Sufyan menjawab, dan ini merupakan soalan yang
sukar untuk dijawab oleh Abu Sufyan kerana menjerat dirinya sendiri. Mengikut cerita seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga masih kufur pada masa itu, yang bersama-sama dengan rombongan Abu Sufyan ketika disoal siasat oleh Herakl ataupun Hercules ini, yang bernama Al-Hakim bin Hizam Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Beliau sebenarnya sudah berasa gusar Abu Sufyan akan berbohong menjawab soalan-soalan Hercules. Pada masa itu, kata Hakim bin Hizam, aku sudah siap memegang hulu pedangku dan sekiranya dia berbohong tentang Muhammad, akan ku tebas tengkuknya. Saudara, kenapakah Hakim bin Hizam begitu sayang kepada Nabi Muhammad SAW sedangkan beliau masih lagi kufur pada masa itu? Untuk pengetahuan, Al-Hakim bin Hizam merupakan anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau merupakan antara hartawan dan juga usahawan terkenal yang dibimbing oleh makciknya daripada kaum Bani Makhzum, dan persahabatannya dengan Rasulullah SAW sudah bermula sejak sebelum baginda SAW berkahwin dengan ibu saudara beliau. Sebenarnya Zaid bin Harisah adalah budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam di pasaran hamba, tetapi apabila melihat kepada makciknya begitu suka kepada budak ini, maka dia telah menghadiahkan budak tersebut kepada makciknya, dan Zaid bin Harisah kemudiannya dijadikan hadiah daripada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pada hari perkahwinan baginda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah serba sedikit berkenaan dengan Hakim bin Hizam yang begitu lewat memeluk Islam tetapi begitu menyayangi dan menyanjungi amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabat baik, sebagai bekas pakciknya, dan juga sebagai seorang yang dilihat tidak pernah melakukan khianat, bahkan bergelar Al-Amin. Inilah amanah yang dijaga oleh seorang insan bernama Hakim bin Hizam, dan walaupun beliau lewat memeluk Islam, tetapi kasih bagi beliau kepada Rasulullah SAW adalah tidak ada tolok bandingnya. Dan semasa baginda sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah untuk ekspedisi Fathu Makkah, barulah Hakim bin Hizam memeluk Islam secara terbuka dan meminta orang-orang Mekah supaya menerima hakikat bahawa selama ini mereka telah membohongi diri mereka sendiri. Demikian sahabat yang bernama Hakim bin Hizam ini, yang juga turut berada di dalam rombongan Abu Sufyan ketika ditahan oleh Raja Herakl. Ya. Baiklah saudara, apakah soalan yang agak sukar untuk dijawab oleh Abu Sufyan yang merupakan soalan terakhir tadi, iaitu apakah yang diperintahkan ataupun diajar kepada kamu oleh Muhammad? Abu Sufyan akhirnya berkata benar dan menjawab, dia, yakni Muhammad, berkata kepada kami, sembahlah Allah semata-mata, jangan mensyirikkannya dengan sesuatu, tinggalkan apa yang dicakapkan ataupun yang diwariskan oleh nenek moyang kamu, dan dia juga menyuruh kami bersolat, bersedekah, menjaga kehormatan diri dan tali persaudaraan. Saudara, jawapan ini sudah cukup untuk menggambarkan sikap Abu Sufyan sebagai seorang duta pada masa itu. Tidak berbohong, walaupun dengan musuhnya sendiri, walaupun dengan seteru politiknya sendiri. Abu Sufyan tetap berkata benar berkenaan dengan situasi ataupun siapakah seteru politiknya pada masa itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata ini walaupun menjerat dirinya sendiri, beliau tetap berkata benar. Ini sikap sebenar seorang duta, bukannya berbohong dengan apa yang ada dalam jiwa ataupun dalam kesumat diri sendiri. Ya, ini satu pedoman yang patut kita petik daripada Sayyidina Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu, walaupun pada masa itu beliau masih lagi kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Islam. Baiklah saudara, huraian berikutnya daripada Herakl sendiri melalui jurubahasanya. Beliau berkata,
Ataupun baginda berkata, beritahu dia ataupun mereka, aku tanyakan kamu tentang nasab keturunannya, lalu kamu kata dia mempunyai nasab keturunan yang baik. Maka begitulah Rasul-Rasul diutuskan daripada kalangan mereka yang berketurunan baik-baik dalam kalangan kaumnya. Aku tanyakan kamu, apakah ada seseorang sebelumnya yang menyampaikan ajaran sepertinya, lalu kamu katakan tidak. Aku mengatakan, kalau ada seseorang yang lain sebelumnya menyampaikan ajaran sepertinya, nescaya akan kukatakan dia meniru ajaran orang yang sebelumnya. Tengok saudara, bagaimana Herakal ataupun Hercules mengetahui segala selok-belok tentang kenabian kerana beliau beragama Nasrani dan beriman dengan kitab Injil pada masa itu, sudah pasti mendapat berita yang benar berkenaan dengan ciri-ciri kenabian. Baiklah, kita teruskan lagi. Aku mengatakan jika terdapat nenek moyangnya berdarah raja, bahawa dia pasti menyeru dakwah ini semata-mata kerana inginkan kembali kerajaan nenek moyangnya yang telah terlepas daripada keturunannya. Itulah tujuannya kenapa dia bertanya, adakah mereka ini daripada berdarah raja? Tidak. Nabi Muhammad SAW bukan daripada berdarah raja. Sebaliknya hanyalah daripada keturunan baik-baik yang merupakan keturunan yang terjaga kemuliaan kebangsawanannya. Baik, soalan berikutnya. Kata Hercules, aku tanyakan kepadamu, adakah kamu pernah menuduhnya berbohong sebelum dia menyampaikan ajaran ini? Lalu kamu katakan tidak. Maka aku memang mengetahui bahawa kalau atas nama manusia pun dia tidak berbohong, maka apa lagi atas nama Allah. Ya tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ternyata telah pun digambarkan dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu berkenaan dengan penzahirannya sebagai seorang Nabi dan Rasul pada penghujung zaman adalah dengan ciri-ciri yang telah dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang tidak akan berbohong sama sekali. Sesungguhnya berbohong dan juga menunggang agama itu merupakan suatu perbuatan yang benar-benar qabih ataupun jahat, tuan-tuan. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak berbohong kepada manusia, apalagi tidak berbohong tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dalam urusan agama ini. Kata Hercules lagi, aku tanyakan kamu, adakah pengikutnya kalangan orang-orang bangsawan atau orang-orang yang lemah? Lalu kamu katakan orang-orang yang lemah. Maka kata Herakal ataupun Hercules, itulah sebenarnya ciri-ciri nabi-nabi, yang mana pengikut-pengikutnya adalah daripada kalangan orang-orang yang lemah, mustadhafin, bukannya daripada kalangan bangsawan. Kenapa? Kerana sekiranya golongan bangsawan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ini, sudah pasti ajarannya ini bukanlah suatu ajaran yang tulen. Sebaliknya ajaran yang sengaja-ngaja ataupun semata-mata dibuat-buat untuk golongan bangsawan, mencengkam kepada golongan mustadhafin pula. Kata Herakal lagi, aku tanyakan kamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Maka kamu katakan bertambah. Maka begitulah urusan iman sehingga sempurna. Sememangnya seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, maknanya urusan agama ini semakin hari semakin ramai pengikutnya, semakin ramai yang akan bersama-sama dengan gerakan iman ini, bukannya semakin merosot dan juga semakin menyusut. Aku tanyakan kamu, adakah salah seorang murtad kerana bencikan agamanya setelah dia masuk agama lain? Lalu kamu katakan tidak. Maka begitulah iman apabila dia telah meresap ke dalam hati, maka ia akan bersarang kukuh dalam hati itu. Aku tanyakan lagi, kata Herakal, adakah dia pernah berkhianat? Kamu katakan tidak. Maka itulah dia Rasul-Rasul tidak akan melakukan khianat. Inilah sifat Rasul, tidak akan berkhianat, saudara. Maka kita yang ingin menjadi warasatul anbiya, mestilah bersifat dengan sifat yang amanah juga, yang ikhlas, yang adil dalam melaksanakan semua urusan, bukannya melakukan khianat dalam mana-mana jua urusan sekalipun. Hercules menghuraikan lagi tentang soalan-soalannya. Aku tanyakan kamu, apakah yang dia suruh
lalu kamu katakan dia menyuruh kamu menyembah Allah, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu, melarang kamu menyembah berhala, menyuruh kamu bersolat, bersedekah dan menjaga kehormatan diri. Kalau apa yang kamu katakan ini benar, nescaya dia akan menguasai tempat aku berpijak sekarang, kata Herakal. Bacaan futuristic thinking Herakal jelas berdasarkan perkhabaran kitab-kitab Allah yang terdahulu. Dia telah menjangkakan bahawa Muhammad ini akan menguasai seluruh kerajaan yang sedang dipegang oleh beliau baginda sendiri pada masa itu. Aku memang menyedari bahawa dia akan keluar. Herakal meneruskan ucapan baginda, memberitahu bahawa pengetahuan baginda berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah pun diketahuinya, tetapi aku tidak menyangka dia daripada kalangan kamu. Kalaulah aku tahu bahawa aku dapat sampai kepadanya, nescaya aku sanggup bersusah-susah untuk pergi bertemunya. Kalau aku ada di sisinya, nescaya akan kubasuh kedua kakinya. Kemudian Herakal menitahkan dibawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membacanya di hadapan khalayak pada masa itu, termasuklah para menteri dan juga Abu Sufyan dan rombongan Makkah. Dan setelah diperintahkan keluar daripada istana Herakal pada masa itu, Abu Sufyan berkata, aku berkata kepada teman-temanku setelah kami disuruh keluar, urusan Muhammad itu sama seperti urusan Ibnu Abi Kabishah. Sungguh dia ditakuti oleh raja bangsa berkulit kuning, maknanya Raja Rom. Maka aku sentiasa meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan menang sehinggalah Allah masukkan Islam ke dalam diriku. Demikianlah saudara, singkapan sirah pada pagi ini berkenaan dengan surat daripada Rasulullah SAW kepada Maharaja Hercules yang telah berhadapan buku dan ruas antara Abu Sufyan yang masih kufur pada masa itu. Namun saudara, apabila Herakal menerima surat Rasulullah SAW, tindakan Herakal yang patut kita puji dan kita contohi ialah mengadakan tabayyun, iaitu mencari penjelasan berkenaan dengan surat tersebut, dan penjelasan itu telah menemui jawapannya. Sikap ini patut kita ambil dalam suasana kita pada masa ini penuh dengan gejala-gejala fitan. Maka saudara, berjaga-jagalah dengan berita-berita yang disebarkan, sama ada ia datang daripada seorang yang soleh ataupun taleh. Kemudian saya juga menyatakan kekaguman berkenaan dengan sikap Abu Sufyan yang sanggup berkata benar walaupun terhadap seterunya sendiri. Dan satu pengajaran juga yang dapat kita ambil daripada sikap Abu Sufyan ini ialah kerana beliau telah terdetik dalam hati kecilnya bahawa Muhammad ini rupa-rupanya bukanlah suatu dakwah kampungan, sebaliknya suatu dakwah yang telah diterima oleh bangsa berkulit kuning, maksudnya kaum Rom pada masa itu. Dikatakan pada pandangan orang-orang Arab, kaum Rom ini ataupun bangsa Rom ini adalah bangsa berkulit kuning. Kita pada hari ini menggelarnya orang putih, jadi saudara, dengan itu Abu Sufyan sudah mula yakin bahawa dakwah Muhammad ini benar. Ini satu pengajaran juga untuk kita pada hari ini. Ada kalanya jika kita hanya berada dalam kelompok kita sahaja, kita tidak melihat dunia yang lebih luas, dunia yang lebih besar, maka sudah pasti maklumat-maklumat yang sampai kepada kita adalah maklumat yang sempit, maklumat yang terlalu dangkal. Oleh itu, cubalah keluar ke dunia luar. Pada masa sekarang ini, dunia tanpa sempadan, langit yang begitu luas untuk kita jelajahi dengan dunia ICT yang begitu canggih. Kenapa tidak kita lakukan tabayun kepada dunia yang lebih luas dan dapat menghasilkan ilmu yang lebih mendalam kepada kita dan meyakinkan kepada segala tindakan dan juga amal yang kita lakukan ini sama ada diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. Itulah yang penting saudara, ingatan-ingatan yang dapat kita ambil daripada siri surat-surat Rasulullah SAW. InsyaAllah dalam siri akan datang, saya akan cuba mengupas pula surat-surat Rasulullah SAW kepada raja-raja lain di dunia ini, ataupun maksudnya pada masa itu berkuasa di sekitar semenanjung tanah Arab. Dan insyaAllah semoga kita harapkan PKP ini
akan berlangsung dengan baik, dengan lancar dan menatijahkan hasil yang cukup insya-Allah berkesan bagi mengawal wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi saudara, saya mohon ampun atas salah silap dan terkasar bahasa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan untuk itu saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burhan, di sini.